Okey. Tapi sekarang ni hal laju ataupun displacement, time, okey, apa-apa physical quantity yang diberi dalam soalan tak semestinya dalam SI unit. Okey, so kamu kena tengok dulu dia dalam SI unit ke bukan. Okey, contohnya macam soalan ni, dia bagi U dia adalah 100 km per hour. So ini adalah bukan dalam SI unit. Okey. Jadi kamu perlu convert dulu. Tebal sangat ni Sekejap. Kamu perlu convert dulu kepada SI unit. Okey. So U dia lah 100 km per hour. Okey, macam mana kita nak convert ni? Okey, 100 km per hour. Okey, so kilometer ni kat atas, per hour H kuasa negatif 1 maksudnya dia dekat bawah. So, kamu perlu convert daripada kilometer kepada meter dan hour tukar kepada second. Okay. So, 100 km nak tukar kepada meter times 10 to the power of 3. Dan hour nak tukar kepada second times 60 times 60. Okay. Hour tukar kepada minit, minit tukar kepada second. Jadi, time 3600. Okay. So, first thing yang kamu kena buat, kamu kena pastikan dulu unit physical quantity ni adalah dalam SI unit. Okay. Physical quantity yang nilai-nilai yang diberi tu dalam SI unit. Kalau bukan, kamu kena convert dulu. Okay. Kalau kamu terus substitute, salah lah. Okay. Salah. Kamu tak akan dapat markah substitute, tak betul. Jawapan akhir pun automatik akan jadi salah. Tapi walaupun jawapan dekat sini, kalau kamu tengok jawapan dekat sini dalam kilometer per hour kan, pun kamu mesti tukar dulu kepada SI unit. Sebab bila kita nak masuk dalam formula, dalam empat formula tu, mana-mana 4 formula yang V squared equals to U squared plus 2AS dan yang lagi 3 tu, dalam empat formula tu, dalam empat equation tu, dia ada physical quantity yang lain. Contohnya, nampak ni, dia ada displacement 20 meter. Nampak tak? Meter. Jadi, kalau velocity dari dalam kilometer per hour, so dia dah tak setara. Nampak tak? Dia mesti dalam meter per second. So, dalam empat formula tu, unit U dan V ni mesti dalam meter per second. Okay. Unit displacement S mesti dalam unit meter. Okay. Dan unit time mesti dalam second. Dan unit acceleration mestilah dalam meter per second squared. Lain daripada tu, kamu mesti convert dulu kepada SI unit. Okay, so kita cari U tu dapat apa? 100 times 10 to the power of 3 over 3600 dapat 27.78. 27.78. Unit dia dalam meter per second. Okay. And then uniform deceleration. Bila deceleration maksudnya dia adalah negatif lah. Dia decelerate. Dia dalam bahasa Melayu nyah pecutan. So ini adalah negatif 6.5 meter per second squared. Ini deceleration dia. And then travels 20 meter. So maksudnya yang ni adalah displacement 20 meter. So kamu ada U, okay, ada A dan ada S 20 meter. V, U dan S. And then question dia nak what is the speed of the truck in kilometer per hour at the end of this distance. Maksudnya
dia nak speed of the end of the distance, maksudnya adalah final velocity V lah. Okay, so kamu perlu cari V, dan V yang kamu akan cari ni bila pakai formula ni, dia automatic dalam unit meter per second. Lepas tu baru convert balik. Okay, so V, formula mana yang sesuai pakai? V kuasa 2 sama dengan U kuasa 2 tambah 2AS. V squared equals to U squared plus 2AS. So V squared, V is the unknown that you have to find. U in unit meter per second. Okay, mesti dalam unit meter per second, acceleration dia negatif 6.5. Kenapa ada negatif? Sebab dia decelerate. Okay, negatif pada acceleration. Okay, maksud saya kat sini acceleration, deceleration, negatif dia menunjukkan speed decrease, menunjukkan decelerate. Kalau decelerate, A ada tanda negatif. Kalau tanda negatif pada A bukan menunjukkan direction. Okay, U, V dan S sahaja tanda negatif pada U, V dan S saja untuk menunjukkan direction. Untuk time tak ada direction lah, dia scalar quantity. Okay, and then S. S adalah 20 meter. So, kamu boleh dapat V lah. Okay. So, 27.78 squared. Okay, minus in bracket 2 times 6.5 times 20. Okay. And then, jangan lupa yang tu ada square, jadi kena square root answer. Square root answer. Square root answer dapat berapa? Dapat 22.62. 22.62. 22.62. Okay, 22.62. Unit dia adalah meter per second. Okay, so sekarang ni dia nak, kalau soalan ni dia tak kata dia nak dalam kilometer per hour. Okay, kalau dia tak kata dia nak dalam kilometer per hour, jadi untuk soalan A ni dah siap lah, dah selesai lah setakat ni. Tapi sebab dia ada dalam dia nak dalam kilometer per hour, jadi kamu kena convert lah kepada kilometer per hour. Okay, so nak tukar dalam kilometer per hour, 22.62 meter per second ni. Okay, maksudnya kat sini dia adalah 22.62 meter. S kuasa negatif 1 maksudnya dia ada kat bawah. Kenapa saya punya ni jadi macam ni ya? Masya Allah. Okay. Okay. Second ni ada kat bawah. Okay, so kita kena convert. Meter kepada kilometer. Okay, dan second tukar kepada hour. Sebab dia nak dalam unit kilometer per hour. Okay. Kalau tak ada sebut dalam kilometer per hour, kamu tinggalkan jawapan kamu dalam meter per second. Okay. Itu dalam SI unit. Okay. So, nak tukar meter kepada kilometer. Kena buat apa? Darab 10 kuasa negatif 3. Second nak tukar kepada hour, bahagi dengan 60 times 60. Ataupun bahagi dengan 3600. Okay, so kita boleh kira sekarang 22.62 to the power of negative 3. Okay,
times 3600. So, dapat answer dia ialah 81.43. 81.43. 81.43 dan unit dia adalah kilometer per hour. Okay? Okay, so kita dah jawab soalan A. Okay, dan soalan B, how much time has elapsed? How much time has elapsed? So, dia nak cari apa? Dia nak cari T. Okay, so kamu dah ada U, ada V dah, ada S, A pun diberi, V pun dah cari. Jadi, untuk soalan B, okay, untuk soalan B, untuk cari time tak ada masalah lah kan? So, kamu nak pakai formula mana untuk cari time? V sama dengan U tambah AT. Okay. V equals U plus AT. So, V ni mesti dalam unit meter per second. Okay. Kenapa V ni mesti dalam unit meter per second? Sebab A dia bagi dalam meter per second squared. Meter. Kalau tak, dia tak setara. Faham tak? Okay, dia mesti dalam unit meter per second. So, V tadi dalam meter per second kita dapat 22.62. Okay. Dan U tadi adalah 20. U pun mesti dalam meter per second. U tadi adalah 27.78 meter per second. Dan deceleration dia adalah 6.5. So, negatif sebab dia decelerate-nya pecutan. Negative 6.5. And then T is the unknown that you have to find. So, kamu akan dapat T lah. Okay, 22.62 minus 27.78 and then divide dengan negative 6.5. So, dapat answer dia adalah 0.794. Okay, boleh round off kepada 2 decimal point. So, dapat 0.8 lah. Ataupun kalau nak buat dalam 3 decimal point pun boleh. 7.94 second. Ada apa-apa nak tanya tak setakat ni? Tak ada. Ingat bila nak guna formula, okay, sebenarnya untuk semua hampir kecuali yang chapter yang last tu lah. Okay, untuk chapter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, hampir semua chapter lah. Okay, pastikan bila kamu nak substitute dalam formula, unit tu mesti dalam SI unit. Dia ada jugalah chapter yang kita boleh buat dalam unit yang dia bagi tu, tak payah convert. Contohnya dalam chapter 7, 8, 9. Chapter 9, simple harmonic motion, sebab dia ada equation displacement, equation U dan V. Okay, yang tu dia mesti tally lah, walaupun dia boleh dalam unit yang dia bagi, kita tak convert dulu, tapi dia mesti tally dengan yang lain-lain tu. Okay. Tapi untuk masa sekarang ni, chapter 1 ni, so saya akan bagi tahulah. Chapter 1, chapter 2, chapter 3, chapter 4, chapter 5, chapter 6, 7, okay, chapter 8 ni semua bila nak substitute, pasti nak substitute dalam formula, nak substitute nilai tu, okay, value yang dia bagi tu, pastikan dalam SI unit. Okay. Walaupun dia nak jawapan bukan dalam SI unit, make sure kamu tukar dulu kepada SI unit. Lepas tu at the end jawapan kamu tu mesti dalam SI unit.
Kemudian baru tukar kepada unit yang dia nak. Tapi biasanya dia tak nak macam ni pun. Okay. Dia terus tanya what is the speed of the truck at the end of the distance. Biasanya macam tu lah. Okay. Tapi yang ni sebenarnya nak uji lah macam mana kamu boleh tahu tukar unit ke tak. Okay. So faham tak lagi macam mana nak tukar unit? Bila melibatkan ada dua physical quantity macam ni. Boleh ke? Boleh. Okay. Yang ni dia apa ada kat atas ni. Sekejap. Tadi dia dah tertulis kilometer per hour. Okay. So sekarang kita nak proceed kepada number 4. A speedboat moving at 30 meter per second. Okay. Approach stationary buoy marker. Okay. Macam pelampung Pelampung. Okay. Okay, speedboat dengan pelampung lah. Okay. Speedboat. Okay, ni pelampung. Okay. Okay. 100 meter ahead. Distance dia adalah 100 meter. Dan speedboat ni moving dengan 30 meter per second. Okay. The pilot slows the boat with constant acceleration negative 3.5. So ni deceleration dia negative 3.5. By reducing the throttle. Okay. How long? Bila dia kata how long ni maksudnya cari T lah. How long does it take for the boat to reach the buoy for the first time? Okay. So dia akan ada 2T. So kita akan cari T yang paling kecil lah for the first time. Okay. What is the velocity of the boat when it reach the buoy? Okay. Okay. So U dia adalah 30 meter per second. U dia adalah 30 meter per second. Okay, so kita ada U, ada S, and then unknown yang kamu perlu cari adalah, okay, ada deceleration, and then kamu kena cari T. So, formula mana yang sesuai pakai? S equals to UT tambah setengah AT. plus half AT squared. Okay, so substitute U 30. Okay, substitute S. S adalah 100 meter. Okay, T is the unknown that you have to find. Okay, deceleration adalah negative 3.5. And then T is the unknown squared. So, kamu dapat simplify dulu. Okay, 30T minus 3.5 over 2. (1.75) T squared. Okay, so kamu dapat quadratic equation. Susun. Okay, rearrange 1.75 T squared minus 30T plus 100. Okay, plus 100 equals to 0. So, kamu boleh guna calculator untuk cari T. Okay, tahu tak macam nak guna calculator untuk cari T? Tak payah, apa ni? Panggil apa ni? Tak perlu guna kaedah apa dalam maths ni. Tak payah, kamu just guna calculator je. Tahu tak macam nak guna calculator? Tahu. Ada yang tak tahu tak? Dah belajar masa SPM kan? Dah. Okay, so dapat berapa? T. T dapat berapa? 4.531. 4.531 lagi 1, dia ada 2 kan nilai?
Ya, 12.612. 12.612. Jadi sebab dia nak for the first time, jadi kita ambil T yang terkecil. Okay, so jawapan dia adalah 4.53 second. Okay. Okay, kenapa ada 2T ni? Okay, sebab dia decelerate. Okay, mungkin dia decelerate dalam untuk 100 meter. Okay, deceleration yang bila kamu substitute nilai T, okay, untuk deceleration yang ni, dia akan dapat untuk 100 meter, nilai dengan 100 meter ada dua nilai T. Okay. So, kita ambil yang T yang terkecil lah. Okay. Alright. And then B, what is the velocity of the boat when it reach the buoy? Okay, so nak cari final velocity V. Okay. Okay. B, dia nak cari final velocity. What is the velocity when it reach the buoy? So, final velocity lah. So, kamu boleh pakai formula V equals to U plus AT. Okay. So, V is the unknown that you have to find. And U, U dia tadi berapa? 30. Deceleration dia adalah negative 3.5 dan T adalah 4.53. So, berdapat final velocity. Okay, 30 minus dengan in bracket 3.5 times 4.53. Okay, so dapat berapa? 14.14. 14.14 ataupun 15. Okay. Unit dia adalah meter per second. Okay. Okay. Chapter 1 ada tak yang soalan yang kamu tak tahu buat? Kalau tak ada, nak discuss dulu sebelum masuk projectile motion. Point 3. Soalan nombor 6. Soalan nombor 6, chapter 1 Okay, number 6. Oh, yang ni yang banyak ni ni. Okay. Ish. Okay, ni number 6. Yang ni kau? Yeah. Okay. Fighter jet starting from air base A flies 300 km east, then 350 km at 30 degree west from north, and then 150 km north to arrive finally at air base B. Okay. So, dia bagi diagram dia macam ni. Okay.
Kalau kamu nak transfer kalau semuanya kepada daripada satu origin, okay, kita boleh buat macam ni. Yang ni adalah displacement 1 lah. Dia pergi daripada air base A 300 km toward east. Okay, so yang ni adalah displacement 1 300 km east. Okay, lepas tu 350 km at 30 degree west from north. Okay, so kalau kita nak buat daripada semua daripada origin yang sama pun boleh. Okay, sekejap saya ingat. Okay, yang ni north. Okay, dia kata west from north. West from north, okay, ni north from north kan. So dia kat sini. From north to west berapa degree? 30 degree. Okay, west from north. From north. Okay, north yang maksudnya daripada vertical lah. Okay, so yang ni displacement dia yang kedua. Displacement dia yang kedua adalah berapa ni? 350 km. Okay. And then 150 km north. So yang ni pula. Ni yang ketiga. Yang ni yang ketiga adalah 150 km north. Tu betul-betul tegak lah sebab ke arah north. Okay, dia tanya how far will the pilot travel in this direct flight? How far will the pilot travel in this direct flight? Bila how far, far ni distance. Bila distance, kamu boleh terus tambah lah untuk soalan A. Okay, untuk soalan A boleh terus tambah. Maksudnya kamu tambah je 300 plus 350 plus 150. Okay, how far maksudnya distance. Distance maksudnya dia adalah scalar quantity. So, you don't have to consider about the direction. Tapi soalan B, okay, soalan A tak ada masalah kan? Settle lah. Settle lah kan soalan A. Soalan A boleh terus jawab how far maksudnya dia cari distance. How far dia cari distance. That means you just add 300 plus 350 plus 150. So equals to 750 plus 150 equals 900 meter. Sorry, 900 kilometer. Okay, untuk soalan B. Soalan B. The next day, another fighter jet flies directly from A to B. Directly from A to B in straight line. Ini adalah displacement lah. Okay, displacement. In what direction should the pilot travel in this direct flight? So, dia cari direction. Okay, maksudnya bila dia direct daripada A ke B, dia tak pergi macam pergi east dulu and then north and then west from north and then goes to north. Okay, dia tak pergi, dia tak singgah sana, dia macam tak direct tu. Itu distance dia lah. Okay. Sekarang dia tanya displacement. Displacement. So soalan B ni dia cari displacement. Dia macam ni. Sekejap saya illustrate. Okay. Yang ni point A. Sini point B. Okay. Ni point A dan ni point B. Okay. So katakanlah ada objek yang bergerak melengkung macam ni. Okay. So distance dia adalah kita tambah semualah. Betul. Distance dia kita tambah this one plus this one plus this one and then this. Okay. Distance dia. Okay, distance dia maksudnya kita kena ukur dengan kalau kita ada thread, okay, benang, kita boleh ukur dengan benang ni. Okay. Ataupun mungkin dalam soalan dia akan bagilah this section berapa and then this section and then this and then this. Okay.
Tapi bila tanya soalan displacement, okay, so yang ni, yang melengkung-lengkung ni adalah distance. Okay, displacement yang mana? Displacement ni, displacement ni dia direct, straight. Okay, dia direct, straight macam tu. Okay. Kejap. Faham tak ni? Ke perlu definition? Definition distance dan displacement? Faham. Faham Faham. Okay. So yang ni adalah displacement. Okay, so soalan B. Soalan B, kita nak selesaikan soalan B. Okay, so yang diagram ni, untuk yang ni lah, draw a Cartesian coordinate. Tails of the vectors must be placed at the origin. Okay, and then question number 2. Okay, question number 2 resolve lah. Okay, yang ni step dia sebenarnya. Sebenarnya bila kamu nak jawab soalan kalau final, dia akan terus dia tanya direct. Dia tak akan guide satu-satu. Resolve dulu. Kamulah kena understood kata bila nak cari total displacement ni kena resolve dulu sebab dia tak parallel. Okay. So untuk S1 ni dia betul-betul mendata. Nampak tak? Betul-betul mendata. Tak padam ni. Allah, terpadam semua sekali. Okay. Sekejap saya baca balik Ni S1. S1 ni betul-betul mendata. Dia dekat part CX. Betul tak? Betul. Betul. Jadi dia ada X component sahaja. Okay. So yang ni 300 kilometer. Okay. Tadi saya cakap kena dalam SI unit kan? Kamu nak yang ni, untuk yang ni kamu boleh buat dalam SI unit. Okay, 300 kilometer. 300 times 10 power of 3 meter. Ataupun kamu boleh biar je dalam kilometer. SI unit untuk distance dan displacement sebenarnya meter. Okay, kamu boleh biar je dalam meter sebab yang kamu nak tambah ni semuanya adalah displacement dan semuanya dalam unit kilometer. So tak ada masalah lah sebab dia dah setara. Okay, tak apa. Okay, so untuk S1 ni adalah mendata. Jadi dia ada X component sahaja dan dia ke kanan, jadi dia positif 300 km dan Y component dia adalah 0. Okay, and then S2 tadi yang ni dia sengit kan. S2 ni tilted. Bila tilted dia ada dua-dua komponen X dan Y. Sekarang kita nak resolve. So untuk resolve ni saya buat color hitam. Okay, mana tail of S2? Yang ni tail of S2. Okay, bila nak resolve kita buat X axis dan Y axis dekat tail S2. Untuk komponen X dia mesti mendata dan tengok arrow ni ke kiri. Jadi yang ni S2X. Okay, komponen X for S2. And then untuk komponen Y dia mesti menegak. Okay, tengok arrow upward. Jadi komponen Y pun upward. So ini adalah S2Y. Komponen Y for S2. Okay, sudut dia letak kat sini 30 degree kat sini. Sebab dia kata from north. So from the vertical lah. Okay, so saya nak ambil sudut sebelah ni. So sudut sebelah ni adalah 60 degree. Jadi S2X adalah negatif S2. Okay, negatif S2 cos 60 degree. Okay. So saya tulis kat bawah ni sebab tak muat dalam kotak tu kecil sangat. So S2X dia adalah negatif S2 cos theta. Ataupun negatif S2 tadi berapa? 350 km kan? Cos 60 degree. So dapat apa? Negatif 175.
175. So, kita masuk dalam ni. Ni negatif 175 kilometer. Okay, kilometer sebab S2 tadi dalam kilometer. So, sekarang S2Y pula. S2Y, ni S2Y. S2Y dia ke atas, jadi dia positif. Dia adalah S2 sin theta. Okay, so dia akan jadi 350 sin 60 degree. Kalau kamu ambil sudut 30 degree, kalau kamu ambil sudut 30 degree, S2X akan jadi negatif S2 sin 30 degree. Okay, jawapan akan sama je. Okay, 350 times sin 60, jadi dapat 303.11. Betul ke? Betul. Okay, so kita masuk dalam ni. 303.11 kilometer. Sekarang S3 pula. S3 dia dekat north. S3 kat sini. Saya sibuk. Color merah balik. S3. Ni S3. S3 displacement yang dia yang ketiga ni betul-betul menegak. Jadi dia hanya ada komponen Y dan komponen X dia adalah 0. Dan dia ke atas, jadi dia positif. Okay, S3 150 kan? So sini masukkan 150 km. So baru boleh tambah lah. Maksudnya kita tambah S1X, okay, tambah dengan S2X, tambah dengan S3X. Okay, 300 plus dengan negatif 175 plus dengan 0. So dapat 125. So resultant ataupun summation displacement for X component, that means S1X plus S2X plus S3X equals 125. Dan komponen Y, resultant komponen Y, that means S1Y, which is 0, plus S2Y, which is 303.15, plus S3Y, which is 150, equals to, dapat apa? 453.11. 453.15 kan? 0.15. Kenapa? 11. 11. Okay, 11. Okay, so dah dapat X component dan Y component, resultant of X component dan Y component. Okay, and then yang ketiga, dia nak draw the position of resultant vector S. Okay, so ini adalah X component dan ini adalah Y component. Ini adalah X axis, yang ni adalah Y axis. So, kamu tengok X axis X dia adalah positif, jadi dia dekat kawasan ni. Okay, dan Y dia pun positif. SY dia positif, jadi dia ada dekat kawasan ni. Maksudnya dia ada kat sini lah. Ni resultant S dia ada kat sini. Okay, sudut dia yang ni. Okay, reference dia akan selalu, reference dia is always the X axis. Okay. Okay, so question 1, calculate the resultant magnitude. Ni resultant magnitude of the vector. Jadi summation S resultant of the displacement equals to square root summation displacement X component plus summation displacement Y component square. Okay, dua-dua kena square. So 125 square, 125 square plus dengan 453.11 square. Okay, square root answer, jadi dapat 470.04 kilometer. Okay, dia mesti dalam unit yang sama lah, kilometer. Okay tak setakat ni?
Okay. Okay. And then yang kedua, determine the direction of the resultant vector. So ni macam biasalah. Okay. Kena guna formula. Theta equals to, bila nak cari direction kena pakai formula. Sebab dia ada dua-dua, komponen Y ada, komponen X pun ada nilai. Jadi bila nak cari direction, kena guna formula ni. Direction theta equals to inverse tangent summation sy over summation sx. Okay. Komponen Y over komponen X. So substitute value 453.11. Okay, bahagi dengan 125. Inverse tangent answer. Dia dapat 74.58 degree. Okay? Okay tak? Okay. Okay, yang untuk komponen Y dan komponen X tu bila nak cari sudut tu better kamu modulus lah. Lebih mudah macam tu. Okay. So, sudut dia ni refer balik kat atas ni. Okay, so kedudukan dia kat mana? Above positive x-axis. Okay, 74.58 degree above positive x-axis. Okay, ni question number 1 lah. Number 7 ada masalah tak? Tak ada. Cuba Okay. Kalau tak ada kita proceed chapter 2 lah. Chapter 2 apa ni? Projectile motion. Okay, jap. Sekejap saya nak apa ni? Nak on kipas. Saya punya ni panas. Macam mana kamu pakai handphone memang direct lah kelas 8 sampai 4. Stop sejam je. Okey tak? Okay. Okay je. Okey, jap. Okey. So nak masuk chapter 2 tak kat mana? This one. Okay. Saya record screen. Tapi kadang-kadang bila saya record screen ni, saya ubah-ubah ni takut dia tak detect yang saya ubah tu. Harap dia detect lah. Okay. Tapi semua ada je dalam kelas ni kan? Saya tengok kawan-kawan ada yang tak ada. Hah? Lost connection. Dengar tak suara saya? Dengar. Okay. Okay. So, nak pergi balik dekat sini. H1, T1, chapter 2. Okay, this one. Alright. Okay, kita nak pergi ke chapter 2, projectile motion. Alright. Sepatutnya saya pergi kuliah dulu ni. Okay, tak apa. Sekejap saya explain dulu chapter 2. Chapter 2 ni interesting sebenarnya. Kamu tak payah risau. Sekejap ya. Projectile motion. Okay. Kalau ikutkan dalam dalam syllabus, okay, dalam pembahagian apa ni, topik 2 ni dia buat 2.1. Dia buat apa? Macam mana dia buat 2.1 ni adalah linear motion. Okay, linear motion. And then 2.2 ni uniformly accelerated motion.
And then 2.3 adalah projectile motion. Okay. Dalam projectile motion, ikutkan dalam syllabus ni, dia letak sekali dengan free fall. Okay, free fall and then projectile motion lah. Okay. So saya divide macam ni. Okay, bagi kamu faham. Okay, untuk chapter 2 linear motion ni, untuk overall chapter 2 linear motion, okay, kinematics of linear motion, okay, kita boleh bahagikan dia kepada x component, okay, motion pada x component dan y component. Okay, sekejap. Nampak tak saya guna warna biru? Nampak. Okay, x component dan y component. Okay. Allah Akbar. Okay. Dalam x component ni, kategori yang dalam x component ni termasuklah objek yang move with constant acceleration. Constant acceleration dan constant speed, constant velocity. Constant velocity. Okay, constant velocity. Constant velocity maksudnya acceleration zero lah. Bila acceleration zero, maksudnya initial velocity dia sama dengan final velocity. So equation dia hanyalah V equals to S over T. Okay. Ini kategori bergerak pada X component. Okay. And then satu lagi objek yang bergerak dengan constant acceleration yang kita kena pakai 4 equation tu. Okay, constant acceleration dia ada nilai A. Okay, whatever value lah of A. Okay, A dia equals to whatever value of A. A meter per second square. Okay, whatever value of A masuk kat sini general lah. Okay. So untuk yang ni, kamu tak boleh guna equation V equals to S over T. Okay. Untuk yang ni kamu kena pakai 4 formula tu. Iaitu V equals to U plus AT. S equals to half U plus V times T. And then V squared equals to U squared plus 2AS. Dan satu lagi ialah S equals to UT plus half AT squared. Okay, kita pakai 4 equation ni lah. Okay, so bila objek bergerak dengan nilai A, constant acceleration tertentu, kamu tak boleh guna formula ni. Yang ni untuk objek yang bergerak dengan constant velocity. Faham tak? Kalau kamu guna equation V equals to S over T untuk objek yang ada acceleration, salah lah. Salah konsep. Sebab dia ada A. Okay. Sebab U dia tak sama dengan V. Okay. Alright. Yang ni untuk X component. Okay, objek yang bergerak pada X component ni biasanya kalau dalam fizik problem dia akan bagi tahulah pattern soalan tu kereta dekat jalan raya, kid riding bicycle, whatever value of U, V, semua tu. Okay, maksudnya dia dekat, bila horizontal component ni, dia dekat atas land. Dia dekat atas tanah lah. Dia tak dekat atas tanah. Faham tak? Faham tak? Kamu jalan kaki, kamu berlari ke?
Okay. Tu semua kategori objek yang bergerak pada X component. Okay. Tak nampak V squared equals to U squared. Okay. Untuk Y component ni, objek ni dia bergerak. Untuk Y component, objek ni dia bergerak dengan dia bergerak secara menegak. Sama ada dia naik ke atas ataupun dia turun ke bawah tanpa menggunakan apa-apa enjin. Maksudnya dia naik ke atas, dia naik tangga ke ataupun dia jatuh daripada atas ke ataupun dia dibaling. Objek ni dia baling daripada bawah ke atas. Okay. So yang ni adalah kategori free fall. Ini adalah kategori free fall. Okay, ini adalah kategori free fall. Kategori free fall. Okay, kalau dalam SPM dulu, kamu pakai konsep objek yang turun ke bawah, dia ikut graviti. Jadi, nilai acceleration tu kamu guna 9.81 kan? Betul ke? Betul. Bila dia naik ke atas, kamu kata dia lawan graviti. Jadi, acceleration tu kamu pakai negatif 10 kan? Betul tak? Betul tak? Betul. Ya. Okay. So, sekarang ni konsep tu kamu kena erase daripada memori. Tak boleh pakai konsep tu dah. Sekarang ni, kamu naik ke atas ke, turun ke bawah ke, kamu tetap gunakan acceleration of gravity yang sama, iaitu negatif 9.81. Sekarang kita pakai nilai acceleration due to gravity adalah 9.81. Masa sekolah kamu pakai 10 kan? Sekarang kita pakai 9.81. Negatif 9.81. Kenapa negatif? Okey, sekejap saya tulis dulu. Free fall ni dia ada acceleration. Acceleration dia adalah pada komponen Y lah sebenarnya. Acceleration dia adalah sama dengan acceleration of gravity, G. G adalah negatif 9.81 meter per second squared. Okey. Kenapa negatif? Okey, saya tunjukkan bukti dekat sini. Sekejap Okey. Okey, yang ni saya draw. Ini adalah land, ground. Okey, ground. Ini adalah maybe marble ke stone ke, yang first kita baling dia naik atas. Okey, kita baling dia naik atas. Okey, and then dia akan naik sampai atas, sampai maximum height, betul tak? Kita baling dia akan naik sampai maximum height. Lepas tu dia akan jatuh balik kan? Betul tak? Betul. Akan jatuh balik. Okay. So motion stone ni naik ke atas, motion 1. And then sampai maximum height dia turun balik, ni motion 2. Okay, kita dah belajar buat graf kan? Sekarang kita nak buat graf. Buat tiga graf untuk motion motion stone ni. Okay, kita buat graf displacement against times dulu. Displacement against time bagi objek ni, dan kita akan juga buat graf yang sepadan untuk motion ni bagi velocity against time, dan juga graf yang sepadan untuk acceleration against time bagi motion lain ni. Okay, so kita nak study acceleration of gravity, acceleration due to gravity. Untuk motion 1, okay, bila kamu baling objek naik ke atas, velocity bagi objek tersebut akan decrease, betul tak? Betul tak? Betul. Dia decrease sampai dia naik sampai maximum height, velocity dia akan jadi 0.
Dia berhenti, lepas tu baru dia jatuh balik. Betul tak? Jadi maksudnya bila dia naik atas, velocity decrease tau. Velocity decrease. Jadi untuk graph displacement against time, gradient dia mestilah gradient decrease. Jadi graf lengkung lah. Ni adalah untuk motion 1. Okay. Okay, mari kita check dia punya slope dia. Kita letak tangent dekat awal dengan hujung ni. Nampak tak slope dia lebih mendatar? Jadi maksudnya gradient berkurang. Kan? Velocity increase lah. Velocity decrease. Okay? So, yang ni dia start dengan displacement 0. Katakan sini displacement 0 sampai maximum height, whatever value of h lah. Maximum height h kat sini. Ni maximum height h. Okay? Lepas tu, dia akan turun balik kan? Dia akan turun semula. Ni motion 2. Motion 2 kat sini. Dia akan turun balik. Macam tak betul-betul sama lengkung je. Sekejap lukis balik. Okay. Ni motion 2. Untuk motion 2, dia turun balik. Dia turun balik ni, bila dia turun balik, hal laju dia bertambah tau. Hal laju dia bertambah. Daripada maximum height tu, velocity dia 0 at maximum height. Velocity dia 0. Okay, final velocity kat maximum height tu 0. Lepas tu dia turun balik. So, hal laju dia bertambah daripada kosong sampailah sebelum dia cecah lantai. Sebelum dia cecah lantai, velocity kat sini paling tinggi. Velocity kat sini paling tinggi. Bukan 0. Kalau kamu kata velocity 0, maksudnya batu tu tergantung lah. Batu tu akan terapung. Sebab dia velocity 0. Sebelum dia cecah lantai, velocity dia sebenarnya paling laju. Paling maksimum. Selepas dia cecah lantai tu, dia cecah ground, ada dua kemungkinan. Sama ada batu tu rebound, melantun balik, ataupun batu tadi stop terus. Faham tak? Faham. Okay, jadi velocity increase. Mari kita tengok tangent. Okay, ini tangent dekat awal motion 2. Yang ni tangent dekat akhir motion 2. Nampak tak dia punya slope dia lebih steeper. Lebih steeper. Okay, gradient slope dia steeper. So maksudnya gradient pun increase lah. Gradient increase. Betul tak? Gradient increase, velocity increase untuk motion 2. Okay, sekarang kita buat graf untuk velocity against time yang sepadan dengan dengan graf displacement tadi. Okay. So, untuk motion 1, velocity decrease, right? Macam tu. Sampailah V kosong kat maximum height. Ni dekat maximum height ni. Maximum height. H ni maximum height. Okay, simbol je lah. Okay, whatever value kat situ. Okay, ni untuk motion 1. Okay, motion 2 pula, velocity increase. Tapi move in opposite direction. Ni motion 2. So, V dia ada tanda negatif lah. Kawasan ni yang negatif. Okay. Okay. So, daripada graf velocity against time, okay, kita boleh dapat acceleration daripada gradient velocity against time. So, kalau kamu tengok gradient velocity against time kat sini, gradient dia dapat negatif. Dan kalau kita kira, kita akan dapat nilai dia adalah negatif 10 ataupun negatif 9.81 lah. So, ini adalah nilai G. Okay. Negatif G. Okay, sebab itulah
Bila untuk free fall, nilai acceleration due to gravity kita mesti selalu guna negative 9.81. Faham tak? So, simpan dalam mind kamu sekarang. Acceleration due to gravity is always negative 9.81. Regardless moving upward or move downward, acceleration due to gravity is always negative 9.81. Bukan lagi kalau naik atas negatif, turun bawah positif. Boleh ke? Boleh. Boleh. Okey. Yang beza dia negatif ataupun tak negatif atau positif ni yang beza dekat sini. U, V dan S. Okey. U, V dan S ni, tiga-tiga ni adalah vektor kuantiti. Okey. Yang ni yang kamu kena consider positif ataupun negatif. U ni positif, V positif atau S positif bila dia bergerak upward. Displacement ke bawah, dia gerak ke bawah. Negatif ni untuk downward. Negatif untuk downward, positif untuk upward. Faham tak? Maksudnya tadi, objek naik ke atas, stone tadi, terbalik naik atas, displacement dia positif. Bila stone turun ke bawah, displacement dia negatif. Okay, downward. V pun sama akan jadi negatif. Okay. Ni dia bergerak dalam opposite direction lah. Okay. Boleh faham tak? Apa-apa nak tanya setakat ni? Boleh ke? Boleh. Okay. So, untuk free fall ataupun komponen Y ni, free fall ni, komponen Y ni, dia ni, kita kata, sentiasa bergerak dengan constant acceleration lah. Dan nilai constant acceleration tu adalah negative 9.81. Jadi, kita boleh pakai semua formula ni untuk free fall. Tapi, kita gantikan A dengan negative 9.81. A dengan negative 9.81. Jadi kalau kita gantikan siap-siap dalam formula ni, kita akan dapat formula untuk free fall V equals to U minus GT. Ataupun kamu nak still guna formula yang sama macam ni, yang macam constant acceleration ni, tapi A ni kamu gantikan dengan negative 9.1. Tapi kalau kamu pakai formula ni, jangan letak negatif dah lah. Faham tak? Sebab kita dah negatifkan siap-siap kat sini. Jangan redundant. Jangan redundant. Okey? Okey tak kelas? Okey. Setakat ni? Okey. So, sekarang kita baru tengok dekat free fall. Okay, kita baru tengok dekat free fall. Okay. So, ingat kalau kamu nak pakai formula khas untuk free fall ni, yang ada G ni, kita dah letak dah negatif siap-siap ni. Kita dah tukar formula siap-siap dah ni. Kita dah letak dah negatif siap-siap. Jadi, nilai G tu jangan lagi letak. Ini kan confuse sekejap Saya buanglah negatif kat sini. Jangan lagi letak jangan letak negatif dah lah. Sebab kita dah negatif dah siap-siap kat sini. Faham tak? Faham. Okay, kalau kamu gantikan kalau kamu pakai formula ni, A kena gantikan dengan negatif 9.1. Okay? Okay ke? Okey. Okay. So, sekarang kita nak tengok projectile motion pula. Okay.
Kita nak tengok projectile motion. Tadi kita tengok linear motion, X component, Y component. Okay, sekarang kita nak tengok projectile motion. Okay, projectile motion ni. Okay, tadi kita dah bahagi linear motion. Dia sama ada pada komponen X sahaja ataupun komponen Y sahaja. Komponen X sahaja maksudnya dia dekat ground lah, dekat ground level. Okay, dia dekat jalan raya. Okay, dekat boat. Macam soalan tadi tu kan. Kalau dia dekat Y komponen sahaja maksudnya dia bergerak secara menegak. Objek baling ke atas ataupun objek jatuh ke bawah. Okay, projectile motion ni dia ada dua-dua komponen serentak. X komponen pun ada dan Y komponen pun ada. Dia ada dua-dua serentak. N, nampak tak N? Bukan O. Yang ni dia sama ada linear motion ni X komponen ataupun Y komponen lah. Okay. Tak apa, kalau tak sama dengan macam silibus, dia bahagikan free fall ni dia dekat projectile motion. Tak apa, asalkan kamu faham konsep dia. Konsep siapa, macam mana nak kata? Konsep ni dia dekat X komponen ke, dekat Y komponen ke, ataupun dia ada dua-dua serentak. Okay. Projectile motion ni dia ada dua-dua komponen serentak. X komponen dan Y komponen. Okay, saya lukis kat sini. Contoh projectile motion adalah macam ni. Ini adalah satu bola dekat atas ground. Kamu sepak bola. Okay, kamu sepak bola. So, bola ni akan bergerak macam ni. Dia bergerak tilted. Dia bergerak sengit. Jadi, dia ada komponen X dan komponen Y. So, bola ni akan naik sampai maximum height and then jatuh balik ke ground. Okay. Jadi, yang ni contoh projectile motion. Dia bergerak dengan inertial velocity U. So, U dia ni tilted. Jadi, dia ada komponen X dan komponen Y. Ni contoh, satu contoh projectile motion. Okay. Okay, ataupun macam ni. Okay, jap. Ini satu building ataupun table. Okay. Table. Baling macam ni. Pun ada komponen X dan komponen Y. Ni pun contoh projectile motion. Naik sampailah maximum height dan jatuh balik ke bawah. Sama level dengan building ataupun table ni. Ataupun boleh juga macam ni. Dekat atas table ataupun ground. Bola tadi ni dia bergolek. Dia gerak dengan, initially dia bergerak dengan constant velocity sebab table tadi mendatar kan. Dia bergerak secara horizontal sebab table kan horizontal. Okay, ini U dia. Tapi dia jatuh, ni dia ada dua-dua komponen. Dia jatuh ni, dia tilted. Dekat final dia ni, V dia ni ada komponen X dan komponen Y. Jadi yang ni pun kategori projectile motion. Ataupun satu lagi kategori untuk projectile motion. Kamu ada lagi ke ni? Senyap je ni. Ada. Okay, satu lagi kategori. Mungkin dia baling macam ni. U dia macam ni. Jadi ini ada komponen X dan komponen Y. Masa dia jatuh pun ada komponen X dan komponen Kejap komponen Y. Ini V. Okay. Yang kategori yang ketiga ni tadi, dia ada UX sahaja. U dia ni adalah UX dan UY. Dan UY kalau jenis yang macam ni, UY dia kosong. Okay, dekat komponen Y. Tapi dekat komponen
Tapi dekat final dia, final velocity dia V, dia ada dua-dua. Komponen X ada, komponen Y pun ada. Ni 4 contoh projectile motion lah. Ada 4 kategori. Okay. 4 kategori projectile motion. Okay, sekarang ni kita nak tengok projectile motion ni dia ada dua-dua komponen serentak. X komponen ada, Y komponen pun ada. Yang mana untuk Y komponen dia ni, dia jatuh ataupun naik dengan pengaruh acceleration due to gravity. Okay, dengan pengaruh acceleration due to gravity. Jadi dia ada acceleration. Acceleration dia pada komponen Y adalah sama dengan acceleration due to gravity, iaitu G, sama dengan G, negative 9.81. Jadi dia ni sama macam free fall. Dia macam free fall. Dia sama macam free fall. Tapi kita nak bezakan dia dengan free fall. Projectile motion kita nak bezakan dia dengan free fall. Sekejap, besarkan. Tak boleh besarkan ni. Okay. Macam mana kita nak bezakan dia dengan free fall? Kita kena letak Y. Okay, kita kena letak Y kecil dekat U, V dan S. Formula dia sama macam free fall. Sebab Y komponen dia sebenarnya free fall. Tapi projectile motion dia ada dua-dua tau. Dia ada komponen S dan komponen Y. Macam mana kita nak beza? Jadi kita buat macam ni. Okay, equation yang sama macam free fall. Tapi dekat V ni Vy. V komponen Y. Uy minus GT. And then formula S, Sy equals to half Uy plus Vy times T. Dekat T tak ada lah. Sebab T ni scalar. Okay. Dia time, untuk time sama je. Untuk komponen Y, komponen X sama nilai. Serentak. Okay. And then satu lagi adalah Vy squared equals to Uy squared minus 2G Sy. And then Sy equals to Uyt minus half GT squared. Ni komponen Y dia di bawah pengaruh acceleration due to gravity. Dia jatuh, dia naik dengan due to acceleration due to gravity. Faham tak? Faham. Okay. Y komponen. Sekarang untuk X komponen. Untuk X komponen, dia tak ada acceleration. Untuk X komponen, dia bergerak dengan constant velocity. Dia bergerak dengan constant velocity. Dia tak ada acceleration tau. Acceleration dia 0. AX dia 0. Acceleration pada komponen X bagi projectile motion is 0. Okay, acceleration for X component for projectile motion is 0. But acceleration for Y component for projectile motion is equals to acceleration due to gravity. Okay, jadi bila AX sama dengan 0, jadi dia sama kategori dengan ni. Okay. So, Ux dia sama dengan Vx. Okay. Ni adalah U pada komponen X dan velocity pada komponen X. Okay. Jadi, satu je equation dia. Vx equals to Sx over T. Okay. Dah Vx sama dengan Ux kan? So, Ux equals to Sx over T. Ataupun kita boleh jadikan Sx sebagai subjek. Sx equals to Ux times T. Okay. Yang mana yang ni dipanggil horizontal displacement. Okay. Yang ni vertical displacement. Sy. Okay. Okey tak setakat ni? Okey. Okay. Okay.
tanya apa-apa tak setakat ni untuk projectile motion? Tak ada ke? Tak ada. Tak ada. Kita buat latihan jap. Okey. Okey, setakat ni konsep konsep untuk projectile motion. Kalau ikutkan dalam learning outcome, free fall ni dia letak under projectile motion. Okay? Maksudnya dia dekat A lah. Theta equals to 0. Okay? So saya bahagi kat kamu dalam bentuk macam ni. Okay? Tak apa, as long as kamu faham konsep dia. Okay? So kamu bila dia bagi soalan, kamu kena identify dulu ni kategori yang mana. Okay, kalau dia dekat ground and then dia ada acceleration, kena pakai 4 equation ni lah. Mana-mana 4 ni. Tapi kalau dia dekat ground, dia bergerak dengan constant velocity, kena pakai ni. Ataupun dalam satu soalan tu dia boleh jadi combination dua-dua ni sekali. Okay, so kamu kena bahagikan lah masa bila dia guna constant velocity, masa bila dia guna acceleration. Kena bahagikan, tak boleh sekalikan. Okay, okay. And then kalau objek ni bergerak betul-betul menegak, sama ada naik ke atas ataupun turun ke bawah, dia pada part CY lah kan. So dia kategori free fall. Okay. And then kalau dia tilted, part-part kategori ni macam ni. Yang ni ataupun yang ni semua adalah projectile motion. Okay, ni semua kategori projectile motion. Okay. Saya rasa macam ada satu lagi kategori saya tertinggal. Apa Okay, tak apa. Nanti kalau saya ingat, saya explain balik next class. Okay. And then, untuk projectile motion, okay, ada 4 kategori ni. 4 jenis projectile motion ni. So, 4-4 ni, kamu boleh guna dua-dua formula ni. Kena guna sekali ni. Sebab dia ada dua-dua serentak. Dia ada dua-dua serentak. Komponen X ada, komponen Y pun ada. Okay. So, kita try buat latihan. Boleh Boleh ke setakat ni? Boleh. Boleh. Pukul berapa? Pukul 11. Kelas berikutnya pukul 11 Sekejapnya ni. Chapter 1 Okay, tak apa, saya pakai ni lah. Okay. Okay, so kita nak try buat soalan projectile motion. Okay. Dah ada soalan kah? Dah download dah? Dah. Okay, okay. Question number 1. Object is released from rest at height 20 meter from a building. Determine the time and velocity when it reach the ground. Okay, kamu kena imagine dulu. Okay, ni building. And then ni object. Release from rest. So dia mesti hold dulu kan. Dia hold dulu and then dia release. Dia lepas, dia jatuh lah kan. So yang ni kategori projectile motion ke free fall?
Dia betul-betul menegak ni. Free fall. Yes, free fall. Okay, ni ground. Ni kategori free fall. Free fall maksudnya dia ada komponen Y saja. Okay. Alright. Dia nak cari T dan velocity when it reach the ground. Final velocity dia kat sini berapa? U dia 0. Sebab release from rest. Final velocity dia 0 juga ke? Tak. Tidak. Kalau kamu kata final velocity dia 0, maksudnya objek ni kan dia terapung lah. Faham tak? Dia terapung, dia senyap je dekat terapung atas lantai tu. Atas ground tu. Dia terapung kat situ. Dia tak cecah pun lantai. Tu maksud dia. Kalau kamu kata velocity 0. So sebenarnya velocity dia sebelum dia reach ground, velocity when it reach ground, maksud dia kat sini sebelum dia reach ground ni, velocity dia tu masuk kat ground tu sebenarnya paling maksimum, paling tinggi, paling laju. Selepas dia hit the ground, selepas dia hentam lantai, barulah dia berhenti. Ataupun ada satu lagi kemudian dia tak berhenti, dia rebounds. Dia rebound. Dia rebounds. Melantun. Dia melantun. Okay? Dia melantun atau dia berhentilah. So, soalan takkan tanya velocity, bukan macam mana nak kata, soalan akan tanya yang kamu perlu kira lah, kamu perlu calculate. Okay, perlu calculate. Okay, so bila dia rebound apa semua tu, boleh juga ditanya. So yang tu dia akan sambung dalam chapter 3 nanti ada lagi lah. Ataupun boleh jadi juga dalam chapter ni pun ada. Okay, bila dia rebound balik tu kita boleh cari sebenarnya. Okay, boleh cari, maksudnya kita kena cari, buat dua motion lah. Satu dia turun ke bawah and then dia rebound. Okay, ikut konsep yang tadi saya tunjuk dekat whiteboard tu. Yang ni. Okay, yang stone ni stone mana dia? Ni. Stone atas, turun bawah. So ni akan jadi terbalik lah. Okay, so ingat acceleration due to gravity is always negative 9.81. Mana tadi? Ini kot. Ni So kamu tak boleh pakai dah konsep masa SPM tu. Okay, sekarang turun bawah ke, nak atas ke, dia mestilah G dia mesti acceleration due to gravity dia adalah negatif 9.81. So yang positif negatif tu adalah V, U dan S. Okay. Okay, sekarang ni dia turun ke bawah kan. So maksudnya displacement dia, saya punya laptop ni panas lah. Okay, laptop saya panas, kamu lagi lah panas kan. Nanti ada kelas lagi kan. Okay, sekejap. Okay. So, dia turun ke bawah. Ni displacement dia tau. Turun ke bawah kan. Jadi maksudnya building ni ketinggian dia adalah 20 meter. 20 meter kan. Jadi dia turun ke bawah, displacement dia berapa kalau turun ke bawah? 20. Bila kamu nak letak nilai untuk U, V dan S, kamu kena consider dengan positif negatif. 20 meter ke negatif 20 meter? Negatif 20 meter. Negatif 20 meter sebab dia turun ke bawah, downward. Okay, so kita ada S. Lepas tu dia nak cari T. U 0. Okay, nak cari T. So boleh pakai formula mana ni? A kita tahu dah dia adalah acceleration due to gravity lah. Okay,
A sama dengan G, which is negative 9.81. Okay. G sama dengan G, assertion due to gravity. Jadi, boleh pakai formula mana? Nak cari T dulu. Jadi, boleh pakai S equals to UT minus half GT squared. Saya pakai formula yang khas untuk free fall. E negative 20, U dia kosong, G dia adalah 9.81. Saya tak letak negatif dah sebab negatif dah ada kat depan ni. Okay, jangan redundant. T is the unknown that you have to find. Jadi kita akan dapat T. T dapat apa? So kita dapat T positif. Kalau kamu dapat T negatif, mesti kamu salah substitute kat mana-mana. Check balik lah, okay? Jangan main tukar je dekat final answer. Tak boleh. Kena tengok, check balik dekat substitution atas tu. Okay? So fizik sekarang ni, dia akan mark dia untuk final exam. Dia akan mark daripada substitute ni. Ni markah gantian, substitute satu markah, and then sini final answer dan unit markah, ataupun yang ni dikira sekali. Kalau substitute betul, jawapan akhir betul, kira satu markah. So dapat apa T? 2.02. 2.02 second. Okay. Ataupun kalau kamu nak pakai formula untuk object move in constant acceleration. Okay. Katakanlah kamu nak pakai formula ni, S equals to UT plus half AT squared. Ini formula object move in constant acceleration. Ni kategori yang sama, tapi constant acceleration ni kita tahu dah acceleration dia memang negative 9.81. Okay, understood lah, dia tak akan bagi kat soalan lah. Okay, so ni sama negative 20, U dia pun kosong, dan kat sini A dia kena ganti dengan negative 9.81. Faham tak? Faham. Okay, kalau kamu guna A dia negative 9.81. Kalau kamu pakai formula ni, UT minus half GT squared, negatif tu kita dah letak dah siap-siap kat sini. Jangan redundant lagi, yang ni tak payah letak negatif dah. Okay, so T dia akan dapat 2.02 second. Ni pun betul, ni pun betul. Okay, dua-dua boleh. Tapi pastikan bahagian ni dengan bahagian ni adalah betul. Okay. Okay, and then dia nak cari velocity when it reach the ground. Velocity before it reach the ground, maksud dia kat sini. Okay, so kita boleh guna formula nak cari V ni T kita dah cari. Nak cari T berapa, dah cari dah. Sekarang nak cari V berapa. Ada dua soalan dia tanya. Dia nak cari T dengan V. Dia nak cari V berapa. So pilihlah formula yang sesuai. Saya nak guna yang ni, V equals to U minus GT. Saya nak pakai formula yang spesifik untuk free fall. So V nak cari U0, G 9.81, T kita dah dapat tadi 2.02. Jadi kita dapat V sama dengan negatif berapa? 19.81. 19.81 meter per second. Nampak tak ada negatif? Kenapa negatif? Sebab dia tengah move downward. Jadi velocity memang sepatutnya ada tanda negatif. Kalau kamu tak dapat negatif, maksudnya mungkin ada salah kat mana-mana. Faham tak? Faham. Dia tengah move downward. Betul tak tengah move downward? Ataupun kau pakai formula ni, V equals to U plus AT. V nak cari, U dia kosong, A dia adalah negatif 9.81, T dia adalah 2.02. Okay, so tetap dapat negatif 19.81 meter per second downward. Okay, sebab dia tengah move downward. Alright. Okay, so kita dah siap soalan untuk number 1. And then kita buat number 2 ni kategori free fall. Okay, saya nak kamu buat. Okay, saya nak ambil satu soalan untuk projectile motion. Contoh soalan projectile motion. Number 3 ni
3 kategori free fall. Nombor 4. Yang ni pun kategori free fall. Okay, number 5. Number 5. Salah tengok. Exercise 4. Okay, kita buat number 5. Boleh ke saya terus proceed ni number 5? Boleh. Okay, yang lagi soalan yang free fall yang baki tu kamu buat. Saya nak tunjuk contoh free projector motion jap. Ini. Ni Okay. A ball is thrown from the... Okay, yang ni kategori free fall ni. Free fall sebab dia menegak je macam tu. Kategori free fall. Sekejap saya punya ni dia. Dia bila lama-lama macam ni lah, betul bateri dia dah panas. Oopsie. Sekejap Tak tunjuk satu je lagi projector motion. Dia lambat detect ni. Sekarang dah 10.40. Macam mana kelas? Ke kita sambung nanti untuk projector motion? Ataupun saya buat video lah. Saya tunjuk projector motion je. Boleh. Boleh Okay, sebab Boleh. saya risau kamu punya gadget tak sempat nak sejuk. Okay. Okay. So kita sambung projector motion ni, mungkin saya bagi video ataupun kita sambung next class ke. Okay, sekejap sebelum tu nak tanya, untuk amali ada masalah tak? Oh, amali tu yang error mistakes tu macam mana, madam? Error mistake? Dia Error ke? Bukan. Error in this experiment. Ada je dalam tu, dalam slide tu ada kan? Error dan precaution. Dalam slide ada, dalam pre-lab pun ada. Saya ada bagi tak jawapan pre-lab? Ada kan? Error dia mungkin kamu boleh masukkan zero error. And then apa lagi position of the eyes not parallel. Okay. Yang jenis-jenis macam tu lah. Okay. Amali hari Khamis ni. Pagi kan. So waktu amali tu kamu buat eksperimen lah. Okay. Buat eksperimen, record data. Record data, lepas tulis data tu. Minggu depan baru kita buat lab report. Maksudnya amali esok kamu buat eksperimen lah. Okay. Buat eksperimen daripada website tu. Satu lagi guna buku. Madam, esok tak ada. Tak ada Amali. Google Meet lah. Google Meet tak ada lah. Maksudnya masa tu kamu buat eksperimen. Kamu nak minta tolong adik kamu tolong pegang ke. Tapi saya tak perlu. Sebab nak measure buku je kan. And then yang satu lagi nak measure guna website. Guna yang flashy sign tu. Yang eksperimen minggu depan mungkin kamu perlu bantuan family kot. Macam nak kepit kertas tu ke. Nanti saya bagi video dia. Okay. Untuk eksperimen minggu depan. Bukan minggu depan. Eksperimen kedua. Minggu depan waktu pre-lab tu lah. Okay. Maksudnya minggu depan kita discuss lab report eksperimen 1. Jam pertama. And then jam yang kedua tu.
kita discuss pre-lab eksperimen kedua. Eksperimen tu. Yang eksperimen yang tu yang mungkin perlukan bantuan family lah. Maybe. Ataupun kamu buat sendiri pun boleh kot. Okay. Okay, jap mana ni? Ni ha. Okay. Jap, stop presenting. Okay. Ada apa-apa lagi nak tanya? Kalau tak ada, kelas kita habis dulu kat sini. Okay, thank you kelas. Thank you, madam. Thank you, madam. Thank you, madam.